Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudah klik dan subscribe untuk info-info yang terkini daripada saya. Hari ini kita akan dengar tentang kerja khusus KMK, kertas 4 iaitu berkenaan dengan multimedia. Untuk multimedia, cara penulisan adalah menggunakan font Times Roman saiz 12. Jadi kalau nak tulis papan cerita, jadi pelajar kena menggunakan Times New Roman saiz 12 dan margin dia pula adalah 1.5 inci atau bersamaan dengan 3.81 cm pada sebelah kiri. Kerana apa? Kerana kita akan binding papan cerita tersebut. Jadi kita perlukan ruang yang lebih pada sebelah kiri. Dan untuk sebelah atas, bawah dan kanan, kita akan tinggalkan 1 inci ataupun bersamaan dengan 2.54 cm untuk portrait. Dan kalau pelajar menghasilkan papan cerita menggunakan landscape, maka bahagian atas yang akan jadi 1.5 inci kerana kita akan binding pada sebelah atas tersebut. Dan bahagian lain sama seperti biasa iaitu 1 inci ataupun bersamaan dengan 2.54 cm. Okay, untuk multimedia ni kita akan gunakan single spacing untuk menulis papan cerita, tapi untuk menulis sinopsis kita masih menggunakan double spacing seperti contoh yang terdapat di bawah. Okay, untuk menghasilkan multimedia ataupun video, kita akan ikut jadual pelaksanaan kerja khusus. Okay, di sini pelajar perlu menghasilkan cartagan dan pelajar perlu ikut cartagan tersebut. Okay, perjalanan macam mana nak menghasilkan kerja khusus boleh dilihat pada jadual yang telah dilampirkan oleh pihak NPM. Okay, pelajar boleh upload di sana manual, jadual dan sebagainya, dan kemudian kertas soalan pun boleh diupload daripada sana, dan kemudian pelajar harus melaksanakan kerja khusus KMK ni selama 2 semester. Ni yang specialnya KMK. Hanya KMK sahaja yang melaksanakan kerja khusus selama 2 semester. Jadi pelajar tak akan rasa terbeban dan pelajar hanya perlu ikut jadual pelaksanaan yang telah pelajar hasilkan dalam cartagan, ataupun pelajar hanya perlu mengikut apa kata guru dan insyaAllah akan siap kerja khusus pelajar dalam masa yang ditetapkan. Ini merupakan cartagan ataupun jadual pelaksanaan kerja khusus yang dihasilkan di sekolah saya. Sebelum ini saya pernah nyatakan untuk memilih kerja khusus, soalan kerja khusus, maka kita akan melihat psikomotor ataupun credibility pelajar-pelajar. Okay, untuk memilih soalan multimedia, maka pelajar perlulah kreatif dan pelajar juga perlu menghasilkan video yang durasinya selama 3 hingga 5 minit. Okay, dalam video tersebut, pelajar tidak boleh mengabaikan ilmu sastra. Maknanya di sini pelajar perlu menggarapkan elemen-elemen sastra seperti syair, pantun, teknik penceritaan dan kemudian latar masa plot dan sebagainya perlu digarap dengan baik untuk menjadikan cerita ataupun video yang dihasilkan menarik. Dan satu lagi, pelajar juga perlu menggabungkan ilmu sastra dengan elemen multimedia seperti teks, grafik, animasi dan audio dalam video pelajar. Selalunya, soalan 3 ataupun soalan multimedia akan meminta pelajar untuk menghasilkan satu video yang berkait sama ada puisi ataupun prosa yang pernah pelajar kaji.
ketika semester 1 ataupun semester 2. Jadi untuk tahun ini kita tahu bahawa pelajar perlu menghasilkan video yang berkaitan dengan cerita Badang Beroleh Gagah. Jadi untuk tahun-tahun yang berikutnya, pelajar akan dapat soalan yang berbeza lah, sama ada soalan yang berkait dengan puisi ataupun prosa. Okay, bagi pelajar yang memilih multimedia, maka pelajar perlu menghasilkan dua benda, iaitu satu papan cerita dalam bentuk hard copy dan satu lagi video dalam bentuk soft copy. Dan video ini pelajar perlu save sama ada dalam CD ataupun pen drive untuk dihantar kepada guru. Baik, untuk projek kerja khusus multimedia, saya akan hasilkan dua video bagi membantu pelajar. Video yang pertama ialah cara macam mana nak hasilkan video menggunakan aplikasi yang ada dalam handphone pelajar seperti Motion Ninja. Dan untuk video yang kedua, saya akan mengajar pelajar cara menghasilkan papan cerita yang baik. Untuk menghasilkan papan cerita yang baik, pelajar perlu ada sinopsis projek. Dalam sinopsis projek ini terbahagi kepada dua, iaitu pelajar perlu menerangkan tentang elemen multimedia, penjelasan bahan projek. Untuk elemen multimedia, pelajar perlu terangkan apa saja elemen multimedia yang pelajar gunakan. Contoh, pelajar menggunakan Movie Maker untuk menghasilkan video, pelajar menggunakan MP4 untuk download audio dan sebagainya. Untuk penjelasan bahan projek pula, pelajar perlu nyatakan apa yang pelajar buat. Contohnya pada tahun ini, pelajar perlu menghasilkan cerita tentang Badang Beroleh Gagah, maka pelajar perlu menceritakan sinopsis tentang Badang Beroleh Gagah tersebut. Tapi kita tidak mahu semua sinopsis tentang Badang Beroleh Gagah. Yang kita nak ialah kerangka cerita ataupun plot yang pelajar guna dalam video pelajar. Iaitu cerita yang pelajar hasilkan dalam video pelajar. Kalau bermula pada cerita tersebut bermula di sungai, waktu Badang berjumpa dengan hantu, maka untuk sinopsis bahan projek, maka pelajar perlu tulis tentang kejadian yang berlaku ketika Badang berjumpa dengan hantu saja. Jadi tak perlu bermula dari mula. Okey, begitu juga dengan kalau puisi ataupun sajak. Pelajar perlu menulis sinopsis tentang puisi ataupun sajak tersebut. Yang kedua, perlu ada papan cerita. Dan papan cerita yang baik ataupun cemerlang adalah papan cerita yang pelajar hasilkan 20 ke atas. Kalau pelajar hanya menghasilkan 8 cerita ataupun 8 papan cerita, maka papan cerita pelajar akan berada pada tahap yang lemah. Dan pelajar tidak akan dapat markah yang penuh untuk papan cerita ini. Okay, jadi pelajar perlu sediakan kepada guru 20 slide ataupun 20 papan cerita bagi mendapat markah yang baik. Kerana apa? Guru akan menilai papan cerita pelajar berdasarkan jumlah frame, format frame, deskripsi dan huraian yang ada dalam papan cerita tersebut, iaitu huraian tentang teks, grafik, animasi, audio dan pada huraian gambar yang digunakan dalam papan cerita tersebut. Okay, kita akan tengok contoh. Okay, di sini macam mana nak hasilkan sinopsis projek. Terbahagi kepada dua. Jadi markah dia akan ikut yang inilah. Kalau 6 markah penuh, maka 3 untuk penjelasan projek, 3 lagi untuk penjelasan bahan. Okay, jadi di sini kita tengok kena ada apa. Penjelasan proses perlu ada perisian ataupun
apa yang digunakan oleh pelajar untuk menghasilkan video? 4 elemen multimedia, teks, audio, animasi dan grafik. Teks diambil daripada mana? Grafik diambil mungkin daripada Google Image. Audio daripada mana? Pelajar perlu nyatakan. Dan berdurasi selama berapa minit video pelajar. Kalau pelajar hanya hasilkan 3 minit, maka pelajar kena nyatakan di sini. Okey, untuk pengelasan bahan pula, pelajar perlu menceritakan tentang cerita yang dipilih, peristiwa penting, mengikut kerangka cerita yang dibina dan untuk siapa video ini dihasilkan. Khalayak ataupun audiens yang akan menonton. Okey, kalau kanak-kanak, pelajar nyatakan kanak-kanak di situ. Okay. Ini contoh sinopsis projek yang dihasilkan. Okey, pelajar boleh lihat di sini macam mana cara nak menerangkan tentang elemen multimedia dan macam mana nak terangkan tentang bahan cerita. Jika pelajar memilih projek multimedia, maka pelajar perlu mematuhi beberapa garis panduan yang telah ditetapkan seperti di bawah. Contoh dia, teks akan dinilai berdasarkan teknik penceritaan yang digunakan seperti penceritaan, dialog, syair, pantun, lagu ataupun nyanyian dan sebagainya. Garis panduan ini saya akan terangkan secara terperinci pada slide-slide yang seterusnya. Berikut merupakan contoh papan cerita yang pelajar perlu hasilkan. Format papan cerita telah ditetapkan oleh pihak MPM dan pelajar perlu mematuhi format tersebut. Kerana apa? Kerana guru akan menilai pada frame, pada format dan kemudian kepada huraian yang ada dalam papan cerita. Pada sebelah kiri, pelajar perlu letakkan lakaran dan kemudian di bawahnya adalah deskripsi dan huraian yang berkaitan dengan lakaran yang pelajar letakkan. Dan lakaran tersebut merupakan gambar ataupun grafik yang pelajar guna untuk pelajar hasilkan video. Okey, jika pelajar hasilkan gambar cerita tentang badang, maka mungkin lakaran yang pertama akan ada gambar badang. Dan gambar ni mungkin boleh bertukar 2 ke 3 gambar yang berbeza tetapi masih menggunakan teks yang sama. Jadi, pada deskripsi huraian tu, pelajar boleh terangkan bahawa gambar di atas akan bertukar sebanyak 2 ke 3 kali. Jadi, dalam papan cerita ni, pelajar boleh terangkan. Okay, untuk teks, grafik, animasi dan audio visual, pelajar perlu letak secara teratur ataupun mengikut aturan yang sama pada semua papan cerita yang pelajar hasilkan. Jadi kalau papan cerita yang pertama hingga ke-20, kalau teks berada di atas, maka sampai papan cerita yang ke-20 pun teks tu perlu berada di atas. Jadi susunan tu kena ikut. Tak boleh teks kejap-kejap ada di atas, kejap-kejap ada di tengah ataupun di bawah. Jadi markah akan berkurang. Bila pelajar letakkan teks, grafik, animasi dan audiovisual, maka pelajar perlu menerangkan dan menghuraikan elemen-elemen ini dengan menggunakan apa, bagaimana dan mengapa. Apa adalah info tentang elemen tersebut. Bagaimana proses dan mengapa itu selalunya kita akan letakkan kesan. Dan pelajar akan dinilai, papan cerita pelajar akan dinilai daripada 1 hingga 6 tentang elemen-elemen tersebut. Walaupun pelajar hasilkan 20 slide, tapi guru akan menilai 6 paling banyak dan markah penuh akan pelajar peroleh apabila pelajar ada ke 6-6
elemen tersebut. Dan elemen tersebut perlu lengkap lah. Ya. Contoh kalau untuk satu elemen diberi 5 markah, 3 markah pelajar akan peroleh apabila pelajar ada 6 sampai 6 elemen tersebut. Contohnya gambar ataupun grafik ada 6. Maka pelajar akan dapat 3 markah. Dan 2 markah lagi guru akan nilai berdasarkan keberkesanan gambar tersebut dan kesesuaian gambar tersebut dengan cerita yang cuba disampaikan. Kita akan melihat bagaimana cara untuk menghuraikan elemen-elemen yang ada dalam papan cerita. Kita mula dengan apa. Apa ialah info dan pelajar boleh lihat saya telah menggunakan warna yang berbeza untuk menunjukkan cara bagaimana nak menghuraikan teks, grafik, animasi dan audiovisual. Okay, untuk apa teks kita akan huraikan cara macam mana kita sampaikan cerita kita. Contoh kita menggunakan nyanyian, pantun, seloka, teknik penceritaan, dialog dan sebagainya. Dan pelajar perlu menyampaikan cerita pelajar lebih daripada 6 teknik ataupun pelajar perlu menggunakan lebih pada 6 teknik untuk menyampaikan cerita pelajar. Contoh pantun. Itu baru 1. Nyanyian. 2. Dialog. 3. Penceritaan. 4. Dan pelajar perlu gunakan teknik penceritaan yang lain seperti seloka, syair, gurindam dan sebagainya untuk melengkapkan 6 ataupun lebih teknik penceritaan. Maka barulah pelajar akan dapat markah yang penuh untuk teks. Okay, kalau bagaimana itu proses. Jadi untuk teks bagaimana ialah bagaimana pelajar menggunakan tulisan. Contoh pelajar gunakan jenis tulisan Anissa Sans, saiz 30 warna biru. Jadi mengapa pula akan menjelaskan kenapa pelajar menggunakan jenis, saiz dan font ataupun cara penyampaian sajak contohnya. Jadi untuk mengapa ni dia lebih kepada kesan. Dan kesan ni selalunya kita akan terapkan elemen sastra ataupun unsur-unsur sastra. Contoh dia agar sesuai dengan latar zaman pada waktu itu. Contoh. Ataupun memberikan kemerduan kerana rima akhirnya yang sama. Begitu juga untuk grafik, animasi dan audiovisual. Pelajar perlu nyatakan apa yang pelajar gunakan, bagaimana proses dia dan mengapa. Itu adalah kesan kepada audien dan pelajar perlu terapkan elemen sastra ataupun unsur-unsur sastra. Okay, berikut merupakan contoh. Okay, untuk bingkai-bingkai yang pelajar hasilkan ataupun papan cerita yang pelajar hasilkan, apabila pelajar letakkan lakaran, maka deskripsi ataupun huraian akan menghuraikan tentang lakaran tersebut dan apa yang akan pelajar lakukan dalam slide itu ataupun pada video ketika itu. Kalau lakaran tersebut bertukar, maka pelajar kena nyatakan. Contoh teks. Pada waktu ini dalam video pelajar akan gunakan syair menggambarkan tentang watak tersebut. Maka ketika syair itu berlaku ataupun disampaikan, gambar berkemungkinan akan bertukar kepada 2-3 gambar yang berbeza. Maka pada deskripsi pelajar kena nyatakan.
Contoh dia, kalau syair tadi seorang hamba kan, jadi kan di situ kena letaklah pada lakaran juga. Dan setiap elemen ni kena lengkap diterangkan, barulah pelajar akan dapat markah yang sepatutnya ataupun yang penuh, markah penuh. Okey, yang penting sekali pada teks lah. Sebab apa? Guru akan menilai pada cara penyampaian, bukan pada jenis, pada saiz ataupun font yang digunakan. Dan untuk grafik pula, kita akan tengok grafik yang pelajar guna adalah sesuai dengan latar ataupun cerita pada waktu itu. Contoh watak badang, tak bolehlah pakai baju kemeja kerana pada zaman itu cara pemakaiannya adalah berbeza. Dan grafik ini boleh dalam bentuk lakaran, lukisan ataupun pelajar ambil gambar daripada media ataupun laman sesawang tertentu. Pelajar boleh lukis, tak ada masalah. Nak guna gambar pelajar sendiri pun boleh. Tapi pastikan pelajar ambil gambar pelajar dengan cara ataupun pakaian yang sesuai pada latar tersebut. Grafik tak kisah, pelajar boleh ambil mana-mana, boleh lukis sendiri, boleh ambil berlakon sendiri pun boleh. Janji kena tepat ataupun sesuai. Dan kemudian pelajar perlu huraikan bagaimana pelajar guna grafik tersebut. Sama ada pelajar nyatakan diambil daripada mana ataupun dilukis sendiri. Ataupun pelajar kena nyatakan grafik ini diguna untuk sesuaikan dengan situasi ataupun plot tersebut. Kesan dia untuk apa? Jadi kena kaitkan dengan unsur sastra. Contoh di sini menguatkan makna gambaran. Maknanya memperjelaskan lagi watak yang ada. Dan kemudian watak ini dalam video pelajar perlu pastikan apabila pelajar guna watak badang, muka sampai habis video adalah muka yang sama. Tak boleh berbeza. Ya. Yang seterusnya untuk animasi dan audio, pelajar perlu cari animasi yang sesuai dan berbeza untuk teks dan grafik. Okey, nak keluar masuk teks dan grafik perlu ada animasi. Kerana apa? Animasi ni boleh menarik audiens untuk melihat dengan lebih lama ataupun dapat memukau audiens untuk melihat video yang pelajar hasilkan. Begitu juga dengan audio. Audio ni perlu kerana dia akan memberi mood pada audiens dan memberi kesan emosi pada audiens. Contoh kalau pelajar guna instrumental tersebut perlulah instrumental kemelayuan. Dan kemudian selain daripada instrumental, pelajar perlu mempelbagaikan lagi audio. Contoh pelajar memasukkan unsur-unsur bunyi seperti bunyi air sungai, bunyi suara orang bercakap, mungkin bunyi suara hantu dan sebagainya. Dan kesan dia perlulah kait dengan emosi ataupun audiens dan pelajar perlu menerapkan unsur sastra di situ. Antara unsur-unsur sastra yang boleh diterapkan dapat dilihat di sini. Contoh pelajar kaitkan dengan plot, dengan gambaran watak, keindahan ataupun nilai estetik, dengan latar tempat, dengan unsur bunyi dan sebagainya.
Okey, berikut merupakan contoh yang pernah dihasilkan oleh pelajar saya. Jadi di sini pelajar boleh lihat sebelah dia dimulakan dengan sinopsis tentang elemen multimedia dan kemudian diikuti dengan bahan ataupun bahan sastra ataupun teks yang kita guna, dan kemudian saya minta pelajar saya tulis tajuk, nama pelajar tersebut dan angka giliran serta nama guru yang membimbing. Kemudian slide yang pertama selalunya adalah slide orang kata gimmick ataupun permulaan cerita. Permulaan ni penting untuk menarik minat audiens, tapi tidak akan dinilai ataupun diberi markah. Okay, markah akan diberi pada apabila mulanya tajuk cerita. Okay, bila mula je tajuk cerita, maka markah akan diberi ataupun dinilai dari situ. Kita akan tengoklah, cukup 6 untuk teks, maka akan dapatlah markah penuh untuk teks. Dan kita akan lihat juga keberkesanan teks ataupun apa saja yang digunakan oleh pelajar. Kalau berkesan sesuai, maka baru pelajar akan dapat markah penuh. Okay, untuk kreativiti, selalunya markah akan diberi berdasarkan pada papan cerita yang pelajar hasilkan dan kemudian pada CD yang pelajar beri pada guru. Okay, CD tu selalunya pelajar akan savekan video lah. Dan sekarang ni kita bagi orang kata peluang kepada pelajar untuk menggunakan CD ataupun pendrive. Yang penting pelajar kena letakkan muka hadapan dan belakang supaya CD tu menjadi lebih menarik. Selalunya muka hadapan kita akan letakkan gambar tentang cerita yang disampaikan, tajuk, nama, angka giliran, nama guru dan durasi. Okey. Kemahiran insaniah ialah apabila pelajar berjumpa dengan guru. Okey, cara pelajar berjumpa, cara pelajar berkomunikasi ataupun sikap pelajar akan dinilai oleh guru dan markah akan diberi untuk kemahiran insaniah. Okey, jadi pelajar kena rajin berjumpa dengan guru, bertanya dengan guru. Baru pelajar akan dapat markah kemahiran insaniah. Untuk keaslian, pelajar akan dapat markah jika hasil karya pelajar adalah hasil pelajar sendiri. Tidak meniru hasil orang lain. Okay, dan untuk pembentangan, kita akan terangkan macam mana pelajar nak menghasilkan PowerPoint untuk pembentangan nanti. Yang ini saya akan sediakan video yang seterusnya. Okay, sekian. Terima kasih.